Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua yang setia mendengar podcast kita. Jadi hari ini kita akan mewujudkan satu perbincangan berkaitan kodak dan kodar menurut 3 pandangan. Itu pandangan Ahlussunnah wal Jamaah yang akan dibincangkan oleh saudari Najmi yang diimport khas daripada University Al-Azhar Kahira Mesir, dan juga pandangan yang seterusnya itu pandangan Jabariyah, yaitu daripada Ustazah Habibah yang dijemput daripada Fakulti Pengajian Islam Universiti Malaysia Sabah, dan juga Saudari Hanim pensyarah daripada Indonesia yang dijemput khas untuk podcast kali ini yang akan membincangkan tentang Qadariyah. Oke. Jadi bagi isi yang pertama, kita akan melihat kepada pandangan 3 aliran akidah ini terhadap konsep qada dan qadar. Jadi pandangan yang pertama, kita akan bermula dengan pandangan daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi, menurut Saudari Najmi, apakah pandangan Ahlussunnah wal Jamaah terhadap qada dan qadar ini? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutamanya terima kasih kepada host kita pada pagi ini. Okey, saya Najmi Fitria binti Junaidi akan membincangkan berkaitan dengan konsep qada dan qadar menurut pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Okey, Ahlussunnah wal Jamaah ni dia mengimani qada dan qadar sebagai rukun iman yang keenam, yang mana mereka ni berpegang bahawa segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah berdasarkan ilmunya yang maha luas, tetapi pada masa yang sama manusia juga diberikan pilihan dan juga kehendak sendiri untuk berusaha dalam lingkungan takdir yang telah ditetapkanlah. 4 tingkatan qada dan qadar menurut Ahlussunnah wal Jamaah ni. Yang pertama ada ilmu, iaitu Allah mengetahui segala sesuatu sejak azali, iaitu sebelum dunia ini diciptakan. Okey, yang kedua pula adalah kitabah, iaitu penulisan. Allah telah menulis semua ketentuan dalam hidup ini di Lauh Mahfuz. Yang ketiga pula masya'a, iaitu kehendak. Tiada sesuatu yang berlaku melainkan dengan izin dan kehendak Allah. Yang keempat khalq, iaitu penciptaan, yang mana Allah ini menciptakan semua perbuatan, tetapi manusia bertanggungjawab atas pilihan mereka sendiri. Okey, yang kesimpulannya di sini Ahlussunnah wal Jamaah ni dia menyeimbangkan antara takdir Allah dan juga usaha manusia, yang mana manusia ni dia tidak bebas secara mutlak, tetapi dia juga tidak dipaksa secara total lah. Maksudnya takdir Allah ni dia tidak menafikan tanggungjawab kita sebagai seorang manusia. Satu penjelasan yang sangat hebat daripada Saudari Najmi. Seterusnya kita beralih kepada Jabariyah. Bagaimana pula pandangan Jabariyah mengenai qada dan qadar ini? Okey, terima kasih kepada host kita pada hari ini. Pandangan berkaitan dengan dalam konsep qada dan qadar menurut Jabariyah. Seperti yang kita ketahui, Jabariyah ini, Jabar itu bermaksud paksaan. Jadi paksaan maksudnya manusia itu sendiri diorang tidak berkehendak. Setiap apa yang berlaku itu memang sudah Allah tentukan oleh Allah, sama ada apa yang manusia buat baik ataupun buruk memang semua ditentukan oleh Allah lah. Itu secara ringkas yang saya boleh bagi pandangan menurut pandangan Jabariyah. Makasih Ustazah Habibah, walaupun agak ringkas tetapi sangat tepat jawapan yang diberikan. Okey, seterusnya mengikut pandangan yang dikaji oleh Ustazah Siti Farhanim, bagaimana pula pandangan Qadariyah kan Ustazah? Ya. Qadariyah ni berkaitan dengan qada dan qadar ni. Okey, terima kasih kepada moderator kita iaitu Saudari Nur Suzilawati. Menurut pandangan Qadariyah pula, yang mana Qadariyah ni dia menolak bahawa Allah itu menentukan segala perbuatan manusia, terutamanya dosa dan juga maksiat. Jadi Qadariyah ni hanya percaya bahawa manusia itu mempunyai kehendak bebas yang mutlak dan Allah tidak mencampuri urusan manusia setelah Allah memberikan petunjuk dan akal. Jadi kita boleh lihat daripada dalil yang menyokong pandangan Qadariyah ini dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, iaitu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yang bermaksud sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Betul Ustaz. Jadi dalam ayat ini menegaskan pentingnya usaha manusia dalam mengubah takdir sesuai dengan kehendak Allah lah. Jadi pandangan tentang qadar menurut Qadariyah ini iaitu qadar hanya melibatkan hal-hal umum seperti kelahiran, kematian dan juga rezeki. Perbuatan manusia tidak termasuk dalam takdir kerana jika ia masuk dalam takdir itu akan menjadikan Allah itu zalim, na'udzubillah, dengan menghukum sesuatu yang telah dipaksa. Jadi pandangan Qadariyah ni dia menekankan keadilan Allah dengan menolak bahawa Allah ni menentukan segala amal perbuatan
mereka melihat manusia sebagai bebas sepenuhnya dan menjadikan tanggungjawab moral itu lebih jelas. Masya Allah Ustazah, satu penjelasan yang sangat bermanfaat dan saya baru dapat tahu tentang Qadariyah ya. Maaf ya, saya kurang ilmu. Menurut apa yang saya dapat simpulkan daripada perbincangan kita tadi, Ahlussunnah wal Jamaah nih, mereka menggabungkan antara takdir Allah dan usaha manusia dalam kerangka tauhid, keadilan dan tanggung jawab. Betul. Manakala Jabariyah pula terlalu menekankan kekuasaan Allah sehingga menafikan ikhtiar dan tanggung jawab manusia. Tepat sekali. Oke, makasih. Dan seterusnya Qadariyah nih, daripada apa yang saya dapat simpulkan lah, mereka golongan ini terlalu menekankan kebebasan manusia hingga menafikan kehendak Allah terhadap perbuatan manusia. Betul saudari. Oh, makasihlah. Oke, seterusnya kita akan beralih kepada perbincangan isu yang sangat mesti diperbincangkan sebab banyak orang bertanya-tanya bagaimana begini-begini ya Ustazah sekalian. Isu yang pertama yang akan kita bincangkan ialah takdir dan usaha manusia. Jadi, kita tahu terdapat berbagai aliran seperti Ahlussunnah wal Jamaah, Jabariyah, dan Qadariyah. Oke, mengikut pandangan Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri, apakah takdir dan usaha manusia ini maksudnya berkait rapatkah atau terdapat salah paham tentang takdir dan usaha manusia ini? Menurut pandangan Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan isu takdir dan usaha manusia ni, okey. Pandangan Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah satu pandangan yang telah dipegang oleh Rasulullah SAW dan juga sahabat baginda lah. Yang mana mereka ini berpegang bahawa takdir ni adalah ketentuan Allah yang merangkumi segala sesuatu, tetapi manusia tetap diberikan kemampuan dan juga pilihan untuk berusaha dalam sesuatu perkara. Okey. Seperti dalam firman Allah dalam surah Al-Qamar ayat 49, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Maksudnya, sesungguhnya kami menciptakan setiap sesuatu itu menurut takdir yang telah ditentukan. Selain itu juga Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 105, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qul malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah wahai Muhammad, beramallah kamu akan segala yang diperintahkan, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan. Okey. Okey, ini membuktikan bahawa manusia ni mempunyai ikhtiar, iaitu pilihan mereka sendiri dalam ruang lingkup ketentuan Allah. Yang mana kita ni tidak boleh menyalahkan takdir untuk dosa dan kita juga tidak boleh mendakwa dan kita juga tidak boleh mendakwa bebas sepenuhnya. Okey, itu menurut pandangan Ahlussunnah wal Jamaah lah. Oh, okey, saya faham dan sangat menepati dan menjawab soalan. Seterusnya, sedangkan dari konsep berbeza, apatah lagi mengenai huraian takdir dan usaha manusia. Okey, seterusnya daripada pandangan Ustazah sendirilah, daripada sudut pandangan Qadariyah. Setujukah Ustazah dengan pandangan yang dilontarkan oleh saudari Ustazah Najmi ini? Okey, daripada sudut pandangan Qadariyah, di mana Qadariyah ni dia menolak idea bahawa Allah telah menentukan perbuatan manusia, dan Qadariyah percaya bahawa manusia tu mempunyai kehendak bebas sepenuhnya dan Allah tidak menentukan perbuatan baik ataupun perbuatan jahat seseorang. Buktinya dalam surah yang saya telah jelaskan di awal tadi, dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan telah jelas dalam ayat ini menunjukkan bahawa manusia ini adalah ejen perubahan dan mereka bertanggungjawab penuh terhadap perbuatan mereka. Jika segalanya telah ditentukan, maka hukuman dan pahala menjadi tidak adil. Okey, terima kasih kepada Ustazah Siti Paranim atas pencerahan tersebut. Seterusnya daripada Ustazah Habibah, bagaimana pula dengan pendapat Jabariyah mengenai takdir dan usaha manusia ni? Sebab kalau kita tengok Qadariyah tadi tidak bersetuju dengan pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi, adakah pandangan daripada sudut Jabariyah ni mempunyai pandangannya yang tersendiri? Terima kasih kepada host kita pada hari ini. Memang menurut pandangan Aswaja Qadariyah itu sendiri, memang Jabariyah memang dia tidak bersetujulah dengan pandangan antara kedua aliran ni. Sebab menurut pandangan Jabariyah, kalau kita faham, Jabariyah ni setiap perbuatan manusia tu memang sudah ditentukan oleh Allah. Maksudnya manusia ni dia tiada ikhtiar sendiri untuk dalam melakukan sesuatu perkara tu. Okey, menurut pandangan Jabariyah, setiap yang berlaku, setiap apa yang manusia tu buat, memang semuanya tu sudah ditentukan oleh Allah sejak azali lagi. Jadi perkara ini turut disokong oleh dalil dalam surah As-Saff lah ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun, yang bermaksud Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Jadi jelas berdasarkan maksud ayat tu, jelas menunjukkan bahawa
setiap apa yang manusia buat tu, setiap apa yang perbuatan manusia tu lah, memang 100% memang Allah sudah tentukan. Maksudnya memang manusia tu dia tiada ikhtiar sendiri dalam apa yang dia buat. Itulah sedikit pandangan dari Jabariyah. Maaf, tapi saya mempunyai pandangan yang berbeza berkaitan dengan apa yang telah dikatakan oleh Jabariyah dan juga Qadariyah. Yang mana kalau Qadariyah ni dia terlalu menganggukkan kebebasan manusia sehingga dia menafikan dengan kehendak Allah. Manakala Jabariyah ni pula dia terlalu menekankan kekuasaan Allah sehingga dia menafikan tanggungjawab manusia itu sendiri. Jadi di sini saya ingin menyatakan bahawa Allah ni dia mengetahui dan menentukan segala perkara, tetapi manusia juga tetap mempunyai iroda, iaitu kehendak sendiri, dan juga mempunyai kudrah, iaitu kemampuan sendiri yang telah Allah kurniakan untuk memilih dan bertindak dalam kehidupan manusia lah, kehidupan seorang manusia yang ada di muka bumi ini. Okey, seperti sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya seseorang di antara kamu dihimpunkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, kemudian dituliskan rezekinya, ajalnya, amalannya, dan apakah dia bahagia atau celaka. Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, sesungguhnya salah seorang kamu melakukan amalan ahli syurga hingga tidak ada jarak antara dia dan syurga kecuali 1 hasta. Tetapi kemudian dia didahului oleh takdir, lalu dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka dia masuk neraka. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Okey. Tapi sabda ni dia tidak menafikan usaha manusia. Sebaliknya Rasulullah juga bersabda dalam firman-Nya, beramallah kamu kerana setiap orang dimudahkan, iaitu menuju takdir mengikut apa yang telah ditentukan. Hadis riwayat Muslim. Okey, itulah menurut pandangan saya mengapa saya tidak bersetuju dengan pandangan Qadariyah dan Jabariyah sebentar tadi. Ya, dapat diterima pandangan itu. Jadi ada apa-apa lagi daripada Ustazah Hanim ingin menceritakan? Okey, ada. Tetapi saudari Najmi, jika Allah sudah tentukan seseorang itu masuk syurga ataupun neraka, di manakah keadilan? Bukankah itu zalim jika seseorang sudah ditentukan masuk neraka walaupun belum sempat memilih? Okey, di sini kita boleh lihat saudari Farah Hanim, yang mana itulah dinamakan keindahan akidah Islam yang sebenar, yang mana Allah ni dia maha adil dan maha mengetahui, dan setiap takdir Allah itu tidak menghapuskan pilihan manusia itu sendiri, tetapi ilmu Allah mendahului kerana dia maha tahu apa yang telah kita akan pilih. Okey, contohnya seorang guru tahu siapa dalam kelas yang akan lulus atau gagal berdasarkan prestasi yang mereka berikan. Itu tidak bermaksud guru tersebut dia memaksa pelajarnya untuk gagal. Begitu juga dengan Allah, yang mana ilmunya mendahului, bukan paksaan lah. Okay, fahamkah di situ? Okey. Jadi tiada sudah lagi Ustazah. Okey. Seterusnya Ustazah Habibah ada apa mau cakap tentang isu ini, utarakan isu ini? Okey. Menurut pandangan Jabariyah, saya berpegang bahawa manusia dalam konteks aliran Jabariyah ni, manusia ni dia hanya, itulah boleh dikatakan dia tu hanyalah tunggul, patung. Maksudnya ialah ikut saja apa yang Allah sudah tentukan, apa yang sudah Allah takdirkan. Memang semuanya tu sama ada baik atau buruk, memang Allah yang tu sudah tentukan. Terima kasih. Jadi ada apa-apa lagi mau dibicarakan? Okay, di sini saya tidak menafikan dengan apa yang telah Ustazah Habibah terangkan tadi. Tapi tanggapan ini dia boleh membawa manusia kepada keputusasaan dan juga mengabaikan tanggungjawab. Jadi, jika manusia itu dia tidak pilihan, mengapa Allah utuskan para nabi, turunkan syariat dan menyuruh kita beriman dan beramal? Baiklah, satu perbincangan yang semakin sengit di sini. Okey, terima kasih atas pandangan yang diberikan oleh ketiga ustazah yang sangat hebat. Jadi seterusnya kita beralih kepada isu yang kedua. Yaitu isu yang kedua ni agak yang penting lah, salah satu isu yang penting, yaitu adakah seseorang tu boleh menyalahkan takdir atas dosa yang dilakukan. Seperti yang kita tahu kalau Jabariyah 100% bergantung kepada Allah kan. Jadi di situ ada persoalan, perlukah mereka menyalahkan Allah atas apa ya perbuatan dosa yang diorang lakukan? Sebab mereka hanya bergantung kepada Allah 100%. Jadi yang pertama kita akan mendengar dulu daripada kajian yang dilakukan oleh Ustazah Najmi, yaitu menurut pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah, perlukah kita ni menyalahkan takdir atas dosa yang telah kita buat? Okay, terima kasih kepada host kita. Okay, menurut pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah, seseorang itu tidak boleh menyalahkan takdir atas dosa yang telah dilakukan. Ini kerana walaupun semua perkara itu telah ditentukan oleh Allah, manusia juga tetap diberikan pilihan, iaitu ikhtiar sendiri dalam melakukan sesuatu perkara dalam kehidupan mereka lah. Okey. Seperti sabda Rasulullah SAW,
Setiap anak Adam melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi. Di sini kita boleh lihat bahawa kesalahan itu datang daripada pilihan manusia dan bukannya paksaan daripada takdir yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya setuju dengan pandangan ahli sunnah wal jamaah yang dia perkatakan tadi bahawa tidak wajar menyalahkan takdir, tetapi pendekatan Qadariyah berbeza. Bagi Qadariyah, takdir tidak menetapkan perbuatan dosa. Manusia bertindak berdasarkan kehendak bebas yang tidak dipengaruhi Allah. Oleh itu, menyalahkan takdir adalah tidak logik kerana Allah tidak mencampuri pilihan individu. Boleh dilihat di sini daripada firman Allah dalam surah Ali Imran, potongan ayat ke-117, iaitu wama zalamahumullahu walakin anfusahum yazlimun, yang bermaksud Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Jadi kalau manusia itu berdosa, itu adalah pilihan sendiri tanpa sebarang campur tangan Allah. Menyalahkan takdir adalah alasan kosong untuk menutup keaiban diri sahaja. Bagaimana pula dengan pendapat Jabariyah? Seperti yang kita tahu, isu ini sangat sesuai dengan Jabariyah itu menyerahkan 100% takdir kepada Allah. Jadi apa pendapat Jabariyah? Macam mana Jabariyah membahaskan isu ini? Adakah mereka menyalahkan Allah 100% atau tidak, Ustazah? Pada pandangan Jabariyah, sudah semestinya pendapat yang dilontarkan oleh Qadariyah dan Aswaja ini adalah sedikit berbeza dan ia bercanggah dengan pandangan Jabariyah itu sendiri. Kenapa? Sebab seperti yang kita faham, Jabariyah ni setiap apa yang berlaku tu memang kehendak Allah semata-mata, termasuk dosa itu sendiri. Jadi contohlah kan, bila mana seseorang tu berdosa, contohnya dia mencuri lah, kita ambil contoh yang mudah, mencuri. Memang kalau mengikut pandangan Jabariyah, memang itu sudah ketentuan Allah. Kalau untuk mengukurkan benda tu, ada satu kisah di mana Umar ni dia menangkap salah seorang pencuri tu. Jadi bila mana si pencuri tu sudah ditanya dan pencuri tu menjawab, pencuri tu menjawab, memang aku sudah memang Allah sudah mentakdirkan si pencuri tu untuk menjadi pencuri. Jadi berdasarkan kepada ayat tu menunjukkan memang jelas bahawa pandangan Jabariyah ni memang 100% berserah kepada Allah. Memang sudah ditentukan benda tu semuanya atas kehendak Allah itu sendiri. Okay, maaf saudari Habibah, tetapi ayat yang telah dilontarkan oleh anda tadi tidak boleh difahami secara literal sahaja tanpa kita melihat konteks seluruh syariat. Yang mana jika Allah ciptakan perbuatan kita, itu tidak bermaksud Allah telah memaksa kita, dan Allah juga telah memberikan kita akal, pilihan dan juga peringatan sebagai seorang manusia. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW, baginda sendiri pernah bersabda kepada seorang sahabat yang berkata, "Kalau begitu, bukankah semua telah ditakdirkan?" Lalu baginda menjawab, "Beramallah kamu kerana setiap orang akan dimudahkan mengikut apa yang telah ditakdirkan." Hadis riwayat Muslim. Yang mana ini bermaksud bahawa kita perlu bertindak dan bertanggungjawab. Bahkan Nabi Adam AS pun tidak pernah menyalahkan takdir ketika dia bertaubat selepas makan buah larangan. Okey. Firman Allah, Nabi Adam AS pernah berkata dalam surah Al-A'raf ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Maksudnya, mereka berdua merayu, "Wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan kalau Engkau tidak mengampunkan kami dan memberi rahmat kepada kami, nescaya menjadilah kami orang-orang yang rugi." Berdasarkan daripada potongan surah tadi, kita boleh lihat Nabi Adam pun dia mempunyai ikhtiar sendiri untuk meminta maaf atas dosa yang telah dia lakukan kepada Allah. Ya, betul tu. Saya setuju dengan apa yang diperkatakan tadi oleh saudari Najmi. Tetapi saya tegaskan sekali lagi di mana Allah SWT tidak menciptakan dosa dan manusia bebas sepenuhnya. Menyalahkan takdir bermaksud menyalahkan Allah atas sesuatu yang manusia pilih dengan kehendak sendiri. Ya, betul. Okey, bagaimana pula dengan Ustazah Habibah? Okey, pada pandangan saya dari sudut pandangan Jabariyah lah. Memang kita tahu pandangan Jabariyah ni memang sepenuhnya atas kehendak Allah. Jadi contohlah kalau contohlah kan,
saya melakukan dosa. Itu semua memang atas Allah yang tentukan lah, bukannya saya pilih sendiri seperti mana pandangan dari Aswaja dan juga Qadariyah. Itu pandangan saya berkaitan dengan perbahasan isunya lah. Okay. Ya, betul. Saya faham dengan apa yang telah disampaikan oleh saudari Habibah, yang mana Allah Maha berkuasa. Tetapi kuasa Allah ni dia tidak kuasa Allah tidak menafikan keadilannya. Yang mana Allah tahu dan izinkan sesuatu itu berlaku, tapi Allah juga beri kita kebolehan untuk memilih. Maka dosa adalah hasil pilihan daripada kita sendiri, bukannya paksaan daripada Allah. Jika dosa itu adalah daripada Allah, kenapa Allah suruh kita bertaubat? Okay. Seperti dalam surah dalam firman Allah dalam surah An-Nur ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tubu ilallahi jami'an ayyuha almu'minuna la'allakum tuflihun. Maksudnya dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah wahai orang-orang yang beriman agar kamu sentiasa beruntung. Jika semua dosa ini ditentukan secara paksa, mengapa pula ada konsep berkaitan dengan taubat, ganjaran dan juga hukuman? Itu sahaja daripada saya. Okey, terima kasih atas hujah-hujah yang bernas daripada ketiga-tiga pandangan golongan tersebut, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah, Jabariyah dan Qadariyah. Jelas terdapat perbezaan besar dari sudut isu tadi, yaitu pemahaman terhadap peranan manusia dan takdir dalam melakukan dosa. Sebelum itu, mari kita simpulkan berdasarkan apa yang dibincangkan tadi, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Saya minta izinnya daripada ustazah semua untuk simpulkan dengan lebih detail lagi. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah ini kita percaya semua yang berlaku sudah ditetapkan oleh Allah, tapi manusia masih ada pilihan dan usaha sendiri. Jadi kalau buat salah, kita tetap tanggung dosa itu. Tidak boleh salahkan takdir sepenuhnya. Betul Ustazah Najmi. Lepas tu kalau pula Jabariyah, mereka percaya manusia tak ada pilihan langsung. Maksudnya memang tiada pilihan. Semua yang kita buat Allah sudah tentukan. Kita macam macam patung je. Lalu pandangan ni itulah. Lepas tu Qadariyah pula mereka pula percaya manusia ni bebas untuk menentukan perbuatan mereka sendiri. Jadi itulah apa yang saya dapat simpulkan. Jadi terima kasih kerana sudi datang ke podcast ini kepada 3 orang yang hebat, yaitu daripada Mesir, Indonesia dan juga Malaysia. Jadi terima kasih kerana sudi datang ke podcast ini untuk menjawab persoalan-persoalan yang timbul berkaitan qada dan qadar ini mengikut 3 golongan yang punya pandangan yang berbeza. Jadi jangan lupa, temu janji kita pada minggu hadapan dengan channel yang sama tapi tajuk yang berbeza.